الحمد لله الذي أضحك وأبكى وأمات وأحيا وأسعد وأشقى وأضل وهدى والذي أنزل القرآن على خاتم الأنبياء والمرسلين فرفع به أقواما ووضع به آخرين فمن اتبع هداه كان من السعداء ومن أعرض عنه كان من الأشقياء أصلي وأسلم على قائدي وقدوتي وحبيبي وقرة عيني سيدنا محمد ابن عبد الله الذي اصطفاه وجعله سيد أولاد آدم أجمعين صلوات الله وسلامه على سائر الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين والمجاهدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد يقول الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Dan adapun sesungguhnya orang-orang yang beriman itu, apabila disebutkan nama Allah, akan menggeletarlah hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah ke atas mereka, akan bertambahlah keimanan mereka. Dan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mereka bertawakal. Yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh barisan kepimpinan masjid, para ustaz, alim ulama, tuan-tuan haji, tuan-tuan haja, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung perbincangan kita dalam bab pertama daripada kitab Penenang bagi Jiwa, kita masih lagi membincangkan dalam bab takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana kalau kita nak semak balik perbincangan kita tempoh hari, apabila kita rujuk kepada kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah fi ilmi tasawuf, apa yang disebutkan dalam kitab Risalah Al-Qushairiyah yang ditulis oleh seorang tok guru yang meninggal pada tahun 465 Hijrah, yang dilahirkan pada tahun 375 Hijrah. Bermakna tok guru ni dia hidup dalam tempoh 90 tahun. Antara tok guru yang panjang umurnya. Macam Imam Al-Ghazali meninggal umurnya 50 tahun. 50 tahun. Tapi tok guru ni, Ar-Risalah Al-Qushairiyah yang ditulis oleh Abul Qasim Abdul Karim bin Hawazin bin Abdul Malik bin Talha Al-Qushairi An-Naisaburi Asy-Syafi'i, yang bermazhab Syafi'i. Kita bincangkan tempoh hari bagaimana yang disebutkan oleh Abu Ali Ad-Daqqaq, bahawa yang disebutkan takut itu terbahagi kepada tiga. Sebagai ulangan, yang pertama yang dipanggil Al-Khawf. Al-Khawf ini syarat kepada keimanan. Sebab itu kita ni bila sebut tauhid, antara tauhid yang disebutkan, yang dibahagikan dalam disiplin ilmu tauhid, iaitu tauhid uluhiyah. Antara syarat tauhid uluhiyah ialah mengesakan Tuhan dalam menyatakan rasa takut kepada Allah. Hanya Dia saja yang kita takut, tidak kepada yang lain.
Dan takut kepada Allah bukan bermakna takut kepada makhluk, haiwan buas, kepada hantu dan sebagainya. Takut kepada Allah membawa kepada ketaatan, membawa kepada ketundukan. Yang kedua, takut yang dipanggil al-khasyah, yang kita bincangkan juga daripada surah Fatir ayat 28, bila Allah menyebut dengan perkataan innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama innallaha azizun ghafur. Sesungguhnya yang paling takut, yang paling gerun kepada Allah ialah ulama. Di kalangan hamba-hamba Allah ialah ulama. Perkataan yakhsha kat sini, itulah yang kita panggil al-khasyah. Syarat al-khasyah itu, takut itu, gerun itu ialah ilmu. Disebutkan dengan ulama kerana ilmunya. Sebab itu rukun kepada gerun takut kepada Allah itu, syaratnya ialah ilmu. Itu sangat penting. Kerana dengan sebab makrifah, dengan ilmu inilah, maka kita kenal diri kita siapa, kita kenal siapakah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan kita sebagai hamba yang Allah letakkan di atas muka bumi ini. Sebab itu syarat dia khasyah. Sebab itu rukun-rukunnya mestilah dirasa, mesti ada rasa takut, gerun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, barulah menyatakan bahawa ia sebagai ulama. Sebab itu bila mana ditanyakan kepada Nabi, siapakah orang yang paling teruk diuji, Nabi sebut ialah al-anbiya, thummal amthalu fal amthal. Pertama ialah anbiya, kedua orang-orang yang mengikut anbiya itu, nabi-nabi, dan juga mereka-mereka yang mengikuti jalan yang dibawa oleh rasul-rasul, nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam. Sebab itu nabi-nabi juga dibezakan, di antaranya 124,000 ada nabi. Sebab itu kalau kita lihat, hatta Yahudi sendiri pernah membunuh satu hari nabi seramai 70 orang. Sebab itu kalau kita lihat daripada Nabi Allah Ibrahim dengan Siti Sarah, dapatlah Sarah ialah Ishaq alaihi salam. Apabila kita lihat pada jaluran yang sebelahnya, Nabi Allah Ibrahim dengan Hajar, dapatlah Ismail alaihi salam. Di antara Nabi Allah Ismail dan Nabi Muhammad tidak ada nabi-nabi. Yang ada daripada Ishaq, Yaqub, Yusuf, nabi yang cukup ramai yang berpusat di Palestin. Tetapi bila lahir daripada zuriat Nabi Ismail alaihi salam hanyalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka banyaklah. Bahkan nak ceritanya, ujian-ujiannya berat. Sebab itu apabila Nabi menyebut sesungguhnya Nabi tidak meninggalkan kepada kamu dirham ataupun dinar. Sebab itu dipanggil al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu pewaris kepada Nabi. Pewaris kepada apa? Kerjanya al-iblagh, menyampaikan. Sebab itu ujiannya pun besar. Dan bila ujiannya besar, maka ini yang disebutkan oleh Nabi, kerana dia ada satu perkara yang cukup hebat, al-khasyah. Ilmu yang dia belajar itu menyebabkan dia rasa takut kepada Tuhan. Ini yang berlaku apa jua zaman, masa dan ketika yang saya sebutkan. Sebagai contoh Sa'id bin Jubair, tabi'in. Sebab tu kalau kita belajar tafsir, antara yang terkenal ialah al-mufassir dan juga muhaddis Sa'id bin Jubair. Di antara tabi'in, antaranya yang dipanggil yang paling thiqah, yang paling tinggi martabatnya di kalangan tabi'in ialah Sa'id bin Jubair. Tuan-tuan, tabi'in ni tuan-tuan, orang yang jumpa sahabat tapi tak jumpa Nabi, mati dalam Islam. Bermakna dia boleh bertanya sahabat tu macam mana Nabi Muhammad, sifat Nabi. Dia boleh bertanya kepada orang yang duduk di tarbiyah di bawah tangan Nabi, yang menerima wahyu terus daripada Tuhan. Itu tabi'in. Hebatnya dia. Tapi apa jua keadaan, dia dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Yang cukup kejam. Jahat dia. Dia bunuh. Bahkan sebelum dia bunuh, dia sebut dan dia bersyair, ini ra'aitu ru'usan qad aina'at wa hana qitafuha. Aku melihat buah-buah yang sudah masak ranum, dah sampai masa untuk aku memetiknya. Dia melihat kepala-kepala orang tu seperti apa? Buah yang ranum. Aku nak petik, dia nak pancung, tuan-tuan. Dia punya hebat, dia akan menyamar setiap hari masuk ke dalam masyarakat
Dia menyamar sebagai orang biasa, bertanya, siapa Hajjaj? Orang sebut Hajjaj tu zalim, dia bunuh. Hajjaj tu zalim, dia bunuh. Sampailah tinggal satu hari, tuan-tuan, dia berjumpa dengan seorang laki-laki. Laki-laki tu ditanya oleh Hajjaj, siapa Hajjaj? Hajjaj tu zalim. Lepas tu Hajjaj tanya, kau kenal aku? Tak kenal. Akulah Hajjaj. Laki-laki tu kata apa? Tuan kenal saya? Tak kenal. Saya lah tuan yang disebut-sebutkan oleh orang ramai. Setahun sehari saya akan jadi gila. Yang saya sebut tadi tu dalam keadaan saya tak betul. Saya tengah gila lah tu. Hajjaj ketahu tuan-tuan, lepaskan dia. Nak ceritanya, pandainya pemuda tersebut. Sehingga jahatnya Hajjaj ini tuan-tuan, pernah dia lemas satu hari, orang selamatkan dia dalam sungai. Hajjaj tanya, kenapa kau biarkan aku? Kau selamatkan aku. Kau tahu aku jahat. Orang tu kata, aku bukan selamatkan kau, aku takut kalau kau mati lemah nanti, kau mati syahid. Tu yang aku selamatkan kau tu. Antara yang mati syahid akhirat, bukan dunia, akhirat. Ibu yang melahirkan anak meninggal, mati sakit perut, mati sakit ta'an, mati lemas. Antara yang disebutkan oleh Nabi, orang-orang yang dapat pahala syahid akhirat. Itu cerita pasal Hajjaj yang dibunuh, dipotong satu-satu. Siapa aku? Engkau zalim, potong tangan kanan. Siapa aku? Engkau zalim, potong tangan kiri. Potong kanan kiri. Akhirnya dibunuh satu-satu. Dia seksa dengan begitu hebat oleh Hajjaj bin Yusuf, zalim. Yang ketiganya tuan-tuan ialah yang dipanggil Al-Haibah. Al-Haibah iaitu gerun yang dihasilkan dengan ma'rifah, rasa kenal Allah Subhanahu Wa Taala, peringkat yang paling tinggi di kalangan para nabi, para wali Allah, yang dipanggil Al-Haibah. Cukuplah kita, maknanya kita faham bahawa itu yang disebutkan oleh ulama. Okey. Orang mukmin adalah orang-orang, muka 4 tuan-tuan. Kita sambung. Sesungguhnya malaikat langit, bumi, siang dan malam pada hari kiamat, mereka sebagai saksi atas apa-apa yang dilakukan oleh manusia, baik atau buruk, taat ataupun maksiat. Satu taat, satu maksiat. Dan bila sebut maksiat ni, lawan bagi taat lah. Dan bila sebut maksiat, bukan saja perkara yang dilarang kita buat, yang disuruh kita tak buat juga maksiat. Bahkan seluruh anggota badan akan mempersaksikannya. Dan bumi memberi kesaksian bagi orang mukmin dan zahid, seraya berkata, dia telah bersolat, berpuasa, berhaji dan berjihad di atasku. Maka legalah orang-orang yang mukmin dan zahid itu. Ia memberikan juga kesaksian atas orang kafir dan orang derhaka sambil berkata, di atasku dia telah musyrik, berzina, minum arak dan makan haram. Bumi itu akan membantah pengelakkannya ketika dihisap. Seolah-olah makhluk yang disebutkan itu tadi, bumi, langit, bumi dan sebagainya, gunung ganang, menjadi saksi. Kadang-kadang kita lihat itu perkara kan, kadang-kadang Allah, bila Allah murka, tak seperti manusia. Orang kalau marah nampak kat mukanya marah, tapi Allah bila murka, terlihatlah kesan-kesannya. Antaranya ialah malapetaka yang turun. Seorang Indonesia disebut rumah dia 60 km daripada gunung tu, tapi sampai juga debu tu. Jauh 60 km tuan-tuan. Tambah sikit lagi 2 marhala boleh jam Makassar. 60 km. Kemurkaan yang Allah berikan, kadang-kadang nama je simple je, iaitu namanya pun sedap juga, tsunami. Sedangkan tanda-tanda kemurkaan Allah yang ditunjukkan, yang mana kadang-kadang makhluk Allah Subhanahu Wa Taala ini menunjukkan rasa protes di atas apa yang dilakukan oleh manusia. Dia mesti ada sebab-sebab yang tertentu. Sebab tu kalau tengok tsunami, sebab tu sampai sekarang kawan saya dia pergi balik seminggu 2 minggu sekali pergi Aceh. Ramai yang masih lagi trauma, masih lagi orang kata traumatik, masih ada yang jadi gila pun ada. Sebab tuan-tuan bayangkan, pergi ke laut, balik-balik bukan anak bini tak ada, kampung pun hilang. Cuma satu dia ingat, masjid ni kat mana aku pernah nampak. Saya masih simpan lagi videonya. Bila air tu datang, laju di air saja laut, kelajuan dia 400 km sejam di laut. Dia rempuh, tiba masjid dia perlahan, dia bercantum balik, dia rempuh lagi. Kemusnahan 30 batu persegi. Yang tak kena masjid dengan pesantren, pondok-pondok
mengajar agama buruk-buruk yang tapi tak roboh. Kemurkaan yang begitu dahsyat yang Allah berikan. Orang mukmin adalah orang yang takut kepada Allah dengan seluruh anggota badannya, sebagaimana Abu Lais telah berkata. Yang ni kita ada 7 yang dapat dilihat tanda-tanda takut kepada Allah itu kelihatan dalam 7 perkara. Yang pertama, pada lisannya. Dia telah menghindarkannya daripada dusta, ghibah, yakni mengumpat, mengumpat, menyebar fitnah, berbual kosong dan banyak bercakap, malah menyibukkan diri dengan zikir, membaca Al-Quran dan muzakarah ilmu. Yang pertama, tanda takut itu terlihat pada lisannya. Dan Nabi menyebut, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah dia berkata yang baik, yang khair. Falyaqul khairan aw liyasmut, ataupun dia diam. Sama ada bercakap yang baik ataupun dia diam. Sebab itu sebaik-baik orang ni yang amalannya disebutkan oleh Allah, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihah wa qala innani minal muslimin. Allah menyebut dengan perkataan ahsanu, dengan ahsanu, dengan isim tafdil. Siapakah yang lebih baik percakapannya, yang lebih baik perbuatannya, yang lebih baik amalannya daripada orang yang berkata, yang berkata wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah, yang menyeru orang kepada Tuhan. Sebab itu bila Allah sebut dalam surah Al-Imran ayat 110 dengan perkataan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalau kita rujuk dalam surah yang sama Al-Imran, Allah sebut dalam ayat 104 dengan perkataan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kalau kita tengok dalam surah Al-Imran ayat 104, seolah-olah wal takum minkum, hendaklah ada sebahagian daripada kamu, satu kelompok jemaah, orang-orang yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Apabila perkataan minkum, sebahagian kamu, seolah-olah hukum berdakwah menyampaikan Islam itu tidaklah wajib. Seorang tok guru yang bernama Muhammad Ali Al-Bayanuni dalam kitab dia Al-Madkhal ila Ilmi Da'wah, apabila kita rujuk pada ayat 110, menyatakan pada kita kat situ min bukan membawa sebahagian, min membawa masuk li ta'mim, maknanya semua kamu. Sebab itu Tuhan sebut dengan perkataan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kamu semuanya, kata Tuhan, umat yang terbaik. Dan kebaikan umat itu, khairu ummah itu terikat dengan sifat sebelah dia. Kenapa baik, kata Tuhan? Kenapa kamu baik? Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, yang dikeluarkan oleh Allah kepada manusia. Kebaikan itu terikat ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu suruh orang buat baik, kamu cegah kemungkaran, kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan itu nombor 3. Tetapi kerja yang terbaik itulah yang disebutkan oleh Allah, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara ini satu jaminan daripada Tuhan dalam kitab kita. Bahkan perkara ini sangat penting. Maknanya dalam menyampaikan, kita kena faham bahawa Islam ialah religious missionary. Islam dia agama dakwah. Islam kena disampaikan sebab dia hujah untuk kita dan hujah untuk orang lain sama. Bahkan dalam agama yang tidak ada disuruh ataupun arahan untuk menyampaikan dakwah, mereka berdakwah dengan begitu hebat, dengan begitu baik sekali, penuh kegigihan. Bermakna lisan kita yang pertama, maknanya kalau tak cakap yang baik, tak buat yang baik, lebih baik diam, kata Nabi.
Tapi kalau boleh sampaikan, kenapa diam? Boleh sampaikan, boleh berdakwah, boleh sampaikan kepada orang, terangkan kepada manusia. Tadi disebutkan antara perkara yang dilarang ialah al-ghibah. Al-ghibah. Sebab itu dalam Riyadhus Salihin, dalam bab hukum harus, dalam bab mengumpat. Mengumpat tu boleh jatuh kepada harus. Antaranya ialah apa dia? Nak menyampaikan kebenaran. Kena mengumpat di situ. Antaranya ialah macam tadi tu. Apabila nak menyelesaikan masalah kepada qadi, dalam nak menerangkan kebenaran, dalam nak menerangkan kejahatan orang, jangan orang terpalik sama, maka perkara tersebut perkara yang disuruh. Yang kedua, pada hatinya. Yang kedua, tanda takut itu pada hatinya. Dia membuang rasa permusuhan, kebodohan dan kedengkian terhadap sahabatnya. Lantaran kedengkian dapat menghapuskan kebaikan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hasad itu dapat memakan kebaikan sebagaimana api membakar kayu. Ketahuilah bahawa hasad itu penyakit hati yang amat berbahaya. Tidak ada ubat bagi penyakit hati selain daripada ilmu dan amal. Sebab itu daripada surah Al-Falaq Allah menyebut dengan perkataan wa min syarri hasidin idza hasada. Perkataan hasidin tidak ada alif lam. Maknanya siapa-siapa boleh hasad. Sebab tu yang sebut dalam kitab yang ditulis oleh Ustaz Fathi Yakan, madza ya'ni intimai lil Islam. Apa artinya aku menganut Islam? Bahawa musuh bagi orang yang beriman itu ada 3 yang dalam kategori manusia. Bukan yang bernama syaitan, bukan yang bernama nafsu. Kata Tok Guru ini, Imam Al-Ghazali, yang dipanggil dunia. Yang disebut manusia itu 3. Orang kafir yang memeranginya, orang munafik yang membencinya, dan yang ketiga ialah orang-orang mukmin yang hasad kepadanya. Dan adapun yang dipanggil al-ghibtah, itu bukan hasad, itu yang dibenarkan. La hasada illa fisnataini. Tidak boleh hasad melainkan dalam 2 perkara, iaitu yang disebutkan oleh Nabi. Melihat orang itu ada harta, dan dia infakkan hartanya. Dia bercita-cita nak jadi macam orang tu juga, kaya macam dia juga, berharta juga, dan infakkan hartanya. Dalam masa yang sama tidak pernah bercita-cita dan berdoa kepada Allah agar Allah tarik akan nikmat harta yang diberikan oleh Allah kepada orang tersebut. Yang kedua, orang yang ada ilmu, menyampaikan ilmunya. Dia bercita-cita untuk belajar bersungguh-sungguh dan menyampaikan ilmu sebagaimana orang yang dilihat itu. Dalam masa yang sama dia tidak berdoa, tidak berhasrat, tidak hasad dan dengki agar Allah cabut ilmunya. Itu hati. Terzahir pada hatinya. Yang ketiga, tanda takut itu terzahir pada pandangannya. Maka dia tidak suka memandang pada makanan, minuman, pakaian atau hal-hal lain yang haram. Tidak pula terpikat kepada dunia, tetapi dia memandangnya dengan mengambil iktibar. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa memenuhi matanya daripada perkara yang haram, maka Allah akan memenuhinya daripada api pada hari kiamat kelak. Nak ceritanya ialah pada pandangannya. Sebab itu sebelum Allah memerintahkan agar dalam surah An-Nur, tak tengok ayat berapa tu, dalam bab aurat, sebelum Allah memerintahkan perempuan supaya menundukkan pandangan, melabuhkan pakaian, Allah suruh yang laki-laki dulu. Wahai orang-orang yang beriman, yang laki-laki, tundukkan pandangan kamu. Sebab itu bermulanya tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat, yang disebutkan bermulanya mu'zamun nari min mustasgharis syarar. Sesungguhnya bermulanya dosa-dosa besar itu bermula dengan dosa yang kecil. Bermula dengan al-nazar, memandang. Memandang. Terpandang lain, memandang. Saya pandang sekali je Ustaz. Tak apalah, tapi 1 jam. Tak boleh lah. Dia scan orang atas bawah, dia scan.
Sebab itu syaitan itu visualization dia cukup kemas. Dia visual dia syaitan ini dia melihat benda yang haram itu menjadi seronok, benda yang halal itu tidak menjadi menarik. Bila itu keadaan, kembalilah kamu kepada isteri kamu yang sah bagi kamu. Bermula dengan memandang. Lepas itu katanya al-ibtisam, senyum. Lepas senyum al-kalam, bercakap. Lepas cakap al-mau'id, apa dia? Date. Jumpa, dating. Lepas dating akhirnya berzina. Ini kaedah-kaedah yang banyak berlaku, yang banyak berlaku sekarang ni, itu bila diminta sekarang ni tuan-tuan, bila sebut umur 12 tahun, dia matang sungguh. Sebab dia matang cepat kerana proses. Sebab itu hadul bulugh, walaupun umur 9 hingga 12 tahun itu sudah bermulanya, kadang-kadang terlewat, tetapi kadang-kadang dia cepat baligh itu sampai cepat, kadang-kadang pada proses persekitaran itu. Sebab itu bila hari itu minta satu sekolah minta cerita pasal budak 12 tahun, macam mana keadaan budak ni, kita nak cerita apakah nak buat lepas akhir balik. Soalan saya yang pertama kepada pelajar, saya kata, siapa kat sini ada handphone? 99.9% ada handphone. Itu tanda dah akhir balik. Siapa ada Facebook? 99.9%. Siapa ada Twitter? Siapa ada Friendster? Macam-macam stir dah. Sebab ini dalam bentuk yang baru. Sebab berlakon ini betul, bukan main-main. Seorang pelajar fakulti Islam mengandung sebab chatting dia. Mudah saja chatting. Maksudnya dia chatting, bila dia chat internet, laki-laki pakai nickname Jejaka Terluka, perempuan pakai nama Mawar Kesepian. Bila chat jumpa. Yang budak perempuan ni bagus, tudung labu, anak Pak Imam, fakulti Islam, universiti kat Malaysia ni. Tapi bila berjumpa, itulah dia yang disebut lekok tadi. Budak tu buat macam mana? Dia air mineral tu dia tak buka, tutup, jernih kan. Bila budak perempuan ni jumpa, dia rasa haus, budak laki-laki ni ambil air mineral. Bila tudung tak buka, budak laki-laki ni tak buka, budak perempuan ni nampak, oh bagus laki-laki ni, dia tak mandera aku. Apa terjadi? Budak tu pingsan dan dirogol mengandung. Bila kena belasah-belasah, akhir dia mengaku. Dia buat apa? Dia ambil jarum, dia bubuh ubat Spanish fly itu, ubat untuk bagi lembu yang tak nak kahwin, nak bagi berkahwin, nak rangsang dia, Spanish fly. Satu tu RM60, jernih. Dia cocok pakai jarum ke air, tak ada kesan lubang. Bila tuang, budak tu pun pingsan dan sebagainya. Dan akhirnya berlaku. Sebab apa? Sebab jumpa saja. Bukan senang tuan-tuan. Bukan perkara ini. Bila kita renung-renungkan, betul kata syair Arab tersebut. Dan akhirnya zina. Dan akhirnya bila berzina, maka akhirnya dia akan berlaku lagi satu masalah besar, dia buang anak dan sebagainya. Dengan pandangan. Yang ketiga tu, yang keempat, pada perutnya. Maka perutnya tidak diisi barang yang haram, itu dosa besar. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, manakala sesuap daripada barang haram masuk ke perut seseorang, maka seluruh malaikat di langit dan di bumi melaknatinya selama sesuai atau seteguk barang itu berada di dalam perutnya. Jika dia mati dalam keadaan demikian, maka tempatnya di neraka. Sebab itu Nabi sebut, mana-mana daging yang tumbuh daripada sumber yang haram, fanaru aula bihi, maka api neraka itu lebih layak baginya. Sebab itu antara yang disebutkan tanda-tanda kiamat itu akan berlaku. Ya'ti ala nasi zaman la yubali min aina asabal mal, min haram am min halal, min halal am min haram, atau kama qala, akan datangnya kepada manusia, kata Nabi, dia tak hirau lagi daripada mana datangnya rezeki tersebut, sumbernya halal ataupun haram. Antara tanda-tanda akan berlakunya kiamat yang disebutkan oleh Rasulullah. Sebab itu dalam
kehidupan kita ni, yang mana kadang-kadang yang disebut rezeki, tuan-tuan, bila yang masuk tu yang halal, bila Allah kasih dan sayang kepada kita, akan masuk dalam mulut kita perkara-perkara yang baik saja.